السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada hari ini 13 Zulhijjah yang bersamaan dengan 2 Julai 2022, hari yang terakhir di dalam hari-hari tasyrik, di mana hari ini masih dibenarkan atau dibolehkan untuk kita melakukan ibadah korban, seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ialah hari makan dan minum, hari untuk kamu melakukan sembelihan. Mudah-mudahan hari ini bagi sesiapa yang melakukan ibadah korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kerana dapat mengisi hari-hari tasyrik ini dengan kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita sambung pada pagi ini ialah sambungan daripada hadis yang berikutnya, hadis ke-26 pada muka surat 148. Hadis nombor 26 muka surat 148. Minggu sebelum itu kita telah sentuh hadis 25. Jadi minggu ini hadis 26. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, daripada Abdullah ibn Abbas, Allah meridai dia dan ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan bapa saudara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ahlul bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati laysa lahuma fil Islam nasibun, al-murji'ah wal qadariyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini sebagai hasan sahih. Baik. Kalau kita tengok hadis ni, apa maksud dia? Hadis ni hadis pendek ya. Tapi kalau kita nak syarah,
mungkin kita akan ambil 2-3 sesi lah. Tuan-tuan tengok terjemahan tu. Dia kata apa? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan, dua kumpulan daripada umat aku. Bila Nabi kata daripada umat aku, itu menunjukkan mereka ini masih lagi Muslim. Umat aku tu mereka ni masih lagi daripada kalangan umat Islam. Cuma Nabi kata mereka laisa lahuma, mereka tidak ada bahagian. Mereka ini terkeluar daripada umat yang benar. Artinya dua kumpulan ini adalah golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah, terkeluar daripada akidah yang benar. Golongan ini ialah golongan yang sesat. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, bukan semua yang sesat mesti kafir. Kita jangan lajak, kita jangan ghulu, kita jangan gopoh, kita jangan ekstrim. Bila kita kata kumpulan ini sesat, tak semestinya mereka kafir. Seperti yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang golongan Khawarij. Golongan Khawarij ialah satu kumpulan umat Islam yang mana mereka ini mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Mudah nak bagi faham. Tajuk ni berat, tapi saya akan permudahkan sesuai dengan kuliah subuh dan sesuai dengan pemahaman awam supaya tuan-tuan dapat makna pada apa yang kita nak bincang. Kerana tajuk ni tajuk yang agak heavy, berat. Kita nak belajar tentang satu kumpulan yang mereka digelar sebagai Murji'ah. Murji'ah. Satu lagi Qadariyah. Qadariyah. Dia ada satu lagi Kandariyah. Kandariyah ni geng nasi kandang. Yang ni Qadariyah. Tuan-tuan bagi clear sikit. Qadariyah. Qadariyah. Tapi saya akan bagi tuan-tuan faham mudah. Khawarij, mereka yang apabila satu orang tu dia buat dosa besar, dia minum arak, mencuri, berzina, berjudi, mereka ini kafir. Siapa yang buat dosa besar, kafir di sisi Khawarij. Ini pok yang tuan-tuan nampak kalau dia kata ni tak pakai tudung, kafir, masuk neraka. Yang ni Khawarij. Mereka ini ialah kumpulan yang mengangkat senjata memerangi Sayyidina Ali. Sebab tapi mereka ni golongan yang kalau tengok dalam hadis rajin semayang, qurra, rajin baca Quran. Kata Sayyidina Ali, mereka hum ikhwanuna, mereka saudara kita. Ali kata, Ali ketika itu khalifah Amirul Mukminin menggantikan Uthman ibn Affan. Ali kata hum ikhwanuna, mereka itu saudara kita. Tetapi mereka bagau, mereka itu melampau. Mereka itu melampau. Sahabat kata malam mereka salat, siang mereka membunuh orang Islam. Khawarij. Ini pahaman Khawarij. Baik. Tapi yang kita nak bincang ini kumpulan Murji'ah. Murji'ah. Nabi kata dua kumpulan ini mereka tersesat, terkeluar. Mereka bukan daripada kalangan yang berada di atas petunjuk aku. Siapa dia?
Yang pertama al-murji'ah. Murji'ah. Sekali saya bagi tahu kat tuan-tuan, mudah yang nak faham. Nak bagi intro sikit. Murji'ah ni puak mana? Puak yang kalau tuan-tuan dengar, dia akan kata lagu ni. Puak ni sampai lah duk ada. Tuan-tuan dengar mereka punya kata-kata, dengar mereka punya pahaman, tuan-tuan boleh tahu, dah boleh trace. Ini murji'ah. Siapa dia? Tak pakai tudung pun tak apa, tak semayang pun tak apa, tak buat apa pun tak apa. Yang penting apa dia? Hati mau baik. Yang ni murji'ah. Dia mengumpat, dia minum arak, dia buat dosa. Dia tu main nombor ekor, tak apa, dia baik, hati dia baik. Yang penting hati. Dia tak semayang. Apa dia lagi? Dia tak tutup aurat, dia tak baca Quran. Tak apa, hati dia baik. Puak yang duk kira hati baik ni, yang ni puak murji'ah. Murji'ah ni apa dia? Mereka tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah, iman tu apa? Iqraru bil lisan. Nombor satu iman ahli sunnah ni, ahli sunnah. Ahli sunnah kata, iman bila kita kata satu orang itu beriman, pertama dia mesti iqraru bil lisan. Ini ta'rif, definisi, makna, maksud iman di sisi ahli sunnah. Ahli sunnah kata apa? Kalau dia beriman, dia mengaku dia beriman, yang pertama dia mesti iqraru bil lisan. Dia kena sebut, dia kena kata, tu nombor satu. Dia juga kena apa? Tasdiq bil qalb. Dia kena benarkan dengan hati. Kerana ada orang cakap tapi hati dia tak terima, munafik. So iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amal bil jawarih wal arkan. Itu yang dikatakan iman di sisi ahli sunnah. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalu bi jawarih wal arkan. Atau kalau kita nak sedap sikit, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wa amalu bi jawarih wal arkan. Itu iman di sisi ahli sunnah. Maksudnya tak cukup hang cakap saja, hang mesti amal. Sebab itu kalau kita tengok dalil-dalil Al-Quran kata apa? Illal ladzina amanu wa amilu. Iman ialah qaulun wa amal. Iman ialah perkataan dan perbuatan. Satu orang yang mengaku dia beriman, dia mesti beramal. Murji'ah kata tak beramal pun tak apa. Di sisi Murji'ah, antara makhluk yang beriman siapa dia? Iblis. Kalau kita ikut apa yang dipahami oleh Murji'ah, Iblis itu ialah makhluk yang beriman. Pasal apa? Pasal dia mengaku Allah Tuhan. Walaupun dia tak beriman, walaupun dia tak beramal, dia lawan Tuhan dan sebagainya, tapi dia mengaku dah Allah Tuhan. Iblis mengaku dah Allah Tuhan, mengaku cukup. Jadi kalau kita faham Murji'ah ni, hang pi buat apa pun hak jahat ke hak dosa ke apa ke, pi lah. Yang pentingnya dia percaya kat Tuhan. Dia langgar harak apa semua, dia ni macam mana? Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal dia beriman. Beriman macam mana? Hati dia kepada Allah. Yang tu Murji'ah. Tu yang tuan-tuan duk dengar tu. Walaupun saya tak pakai tudung, walaupun saya walaupun saya tukar jantina, walaupun saya buat pembedahan
Walaupun saya buat benda yang Tuhan laknat ni, saya pergi jadi jantan daripada perempuan tukar jadi laki, tapi hati saya baik. Walaupun kami ni jahat, nampak-nampak buat dosa, tapi hati kami baik. Kalau duk kira, yang ni yang juga termasuk dalam jenis puak mana ni? Puak yang tak payah semayang, tak payah puasa, yang penting niat. Semua ni kalut. Dia tak abang tak mayang, yang penting hati aku dah semayang. Kan? Yang ni dia panggil murji'ah. Sekali kita tengok. Baik. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mencela golongan al-murji'ah ni. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani daripada Anas bin Malik, Nabi kata, dua golongan daripada umat aku, sinfani min ummati, dua golongan daripada umat aku yang tidak akan minum daripada air telaga dan juga tidak akan masuk ke dalam syurga. Dua golongan umat ini yang tidak diizinkan untuk minum daripada telaga Al-Hawd, telaga Nabi. Mereka ni diharamkan, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Tak masuk awal lah. Mereka ialah Qadariyah dan Murji'ah. Qadariyah minggu depan, minggu ni fokus Murji'ah. Okey. Kemudian Nabi SAW menyebut juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah adalah majusi umat ini. Agak keras tu. Nabi kata Qadariyah dan Murji'ah ni ialah majusi umat ini. Majusi ni golongan yang sembah api kan, di Iran tu, di Parsi. Sekiranya mereka sakit, jangan kamu ziarahi mereka. Jika mereka mati, jangan hadir pengebumian mereka. Ini antara celaan yang keras daripada Nabi SAW. Baik. Kalau kita tengok banyaklah lagi riwayat-riwayat yang menyebut tentang buruknya golongan yang disebut sebagai Murji'ah. Jadi Murji'ah ni kalau tuan-tuan nak fahamnya, macam saya sebut tadilah, kan? Sufyan Ats-Tsauri dia menyebut bahawa Murji'ah ialah mereka yang berpendapat iman hanyalah ucapan. Hang beriman tak? Beriman. Tak buat tak apa. Bahkan mereka kata apa? Orang yang beriman, dia percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Kalau dia buat dosa, dia pergi berzina, dia pergi mencuri, iman dia sempurna, tu dia. Jadi iblis dengan malaikat tak beza. Beza tak? Di sisi Murji'ah tak. Pasal apa? Iblis kalau kita tanya pun dia percaya kat Tuhan, malaikat pun percaya kat Tuhan. Dua-dua beriman kepada Tuhan. Sama di sisi Murji'ah. Tuan-tuan yang mai semayang 5 waktu ni pun beriman, orang yang tak mai semayang 5 waktu tu pun sama di sisi Murji'ah. Tuan-tuan balik semayang, jumpa geng tak semayang. Tuan-tuan tanya, "Oi, pasal apa tak semayang?" Kita sama. Sama tang mana? Sama. Hang yang pergi semayang pun beriman pada Allah. Aku yang duk batak tang kedai kopi ni daripada pagi sampai ke malam pun, aku pun beriman kepada Allah. Di sisi Murji'ah sama. Tuan-tuan yang buat ibadah dengan orang yang tak melakukan ibadah, melakukan maksiat, tetapi di sisi Murji'ah tak ada beza. Silat hari bulan, pok tu lagi sakan pada kita. Nampak? Di sisi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, di sisi Murji'ah, tengok ni Murji'ah ni. Pemikiran Murji'ah tu, dia kata apa? Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah
Siapa-siapa saja yang dia sebut la ilaha illallah, telah sempurna imannya. Imannya seperti iman Jibril. Tu dia. Walaupun dia tak dan kedai kok buka, dia pergi beratok dah, dia sama dengan Jibril. Pasal itu pemahaman ini dia tak sensitif. Lagi kita akan tengok contoh-contoh pemikiran ini di dalam masyarakat Malaysia. Mereka tak katalah mereka murjiah. Dia kata, pasal apa hang tak pergi semayang? Aku murjiah. Dia tak mengaku dia murjiah. Tapi pemikiran dia tu, manusia ni kadang-kadang dia tak mengaku dia pemahaman tu. Tetapi pemikiran dia, tindak tanduk dia, kepercayaan dia adalah kepercayaan murjiah. Tu yang kata yang penting hati tu, yang penting dalaman, yang penting apa? Yang penting ni. Kan? Imannya seperti iman Jibril. Imannya seperti iman para malaikat. Walaupun dia membunuh, dia tetap seorang beriman. Walaupun dia tak mandi wajib, walaupun dia tak semayang, mereka ini tetap beriman kerana mengucap, kerana dia pada sebut la ilaha illallah, dia percaya kat Tuhan. Poin dia, yang penting hang mau percaya ya. Ini disebut di dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Jadi dah boleh faham tak? Bila kita kata murjiah ni puak mana? Puak yang bagi dia manusia yang beriman, yang kafir, bukan yang kafir, yang buat dosa ke, yang tak. Hatta orang kafir pun kalau kita pergi tanya dekat dia, hang percaya ke Allah? Aku percaya. Boleh jadi dia sama dengan kita. Akhirnya dia pergi tak mana? Dia akan kata, buat pilah lagu mana pun, janji kita percaya Tuhan yang satu. Dia nak pergi ke situ lah. Kita berbeza cara, berbeza bentuk amalan, tetapi kepercayaan kita sama, iaitu Allah yang satu. Maka dia tak sensitif lah. Kalau dia pergi sembah Tok Kong pun, pasal apa hang pergi sembah Tok Kong? Dia kata, hang nampak je aku sembah Tok Kong, sebenarnya aku percaya ke Allah. Murjiah kata boleh. Itu di sisi murjiah. Pasal itu tuan-tuan, Hamka dia sebut tentang masyarakat pada zaman dia. Hamka dia sebut masyarakat pada zaman dia. Ni Hamka sebut ni pada zaman dia. Dia melihat masyarakat Indonesia. Pasal tu tuan-tuan tengok Indonesia kalut, kahwin ikut dan kan? Tengok kata dia. Sebab itu akhirnya apa yang disebut oleh Hamka ni, kita boleh faham bahawa apa dia? Tuan-tuan, akhirnya yang dikatakan murjiah ni ialah mereka yang hanya tinggal Islam pada nama, tetapi bukan pada amal. Kerana amalan tak perlu. Akhirnya yang penting apa dia? Dia Islam. Dari sudut amalan hidup dia, lifestyle dia, gaya hidup dia, dia nak minum arak ke, dia nak berzina ke. Pasal itu tuan-tuan tengok, pemikiran ini telah menyebabkan sebahagian umat Islam, mereka tak rasa berdosa, tak rasa bersalah apabila mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh agama. Mereka boleh bersekedudukan lelaki perempuan, mereka boleh minum arak secara terang-terangan, membuka aurat di hadapan khalayak manusia, meninggalkan salat, mempertikaikan korban ni. Ada pihak dulu yang kita baca mempertikaikan korban. Dia kata korban ni satu benda yang zalim, kan? Nampak kan? Jahat. Tak mungkin Tuhan yang pemurah, pengasih, penyayang, kan? Menghalalkan bunuh binatang. Betul tak tuan? Tuan-tuan hadirin mukminin,
orang yang kata, dia kata korban ni zalim lah pasal bunuh binatang. Tapi kita nak tengok pok yang kata zalim, pagi dia kata zalim, kejam bunuh binatang, tengah hari pun dia makan binatang. Kalaulah kita ambil veteriner pula, vegetarian, kalaulah kita ambil vegetarian yang tak makan binatang pun kejam, pasal dia pergi makan tumbuh-tumbuhan, itu juga benda yang hidup, tak boleh makan apa kan? Dia kata zalim, tapi dia pun sakannya. Kata Hamka, pok ni ada sampai lah. Hamka kata apa? Kalau ditanya, kadang-kadang ada juga mereka mengatakan mereka orang Islam. Hamka kata kalau kita tanya mereka kata mereka Islam. Sebab Hamka sebut, Hamka cerita, Hamka kata kalau ditanya, Hamka bercakap tentang realiti masyarakat Indonesia ketika itu, ketika zaman dia, tuan-tuan bayangkan bila Hamka punya zaman ni. Kalau kita tanya kepada mereka, kadang-kadang ada juga mereka mengatakan yang mereka ialah Islam. Kenapa? Sebab ayah bonda mereka adalah Islam. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita tanya hang Islam tak? Islam. Pasal apa hang Islam? Mayang pun tak, puasa pun tak. Dia kata apa dia? Dia kata mak bapak aku Islam. Dan tuan-tuan, wujud hari ini sebahagian pihak yang sudah, benda ni sebenarnya tak ada lah isu sangat, tapi bila mereka register nama anak mereka, mereka sudah minta supaya tak diletakkan bin dengan binti ni. Sudah ada pihak-pihak yang tertentu dia tak mau letak bin. Sebenarnya bin binti ni tak ada masalah kan, tapi dia tak nak letak bin binti ni. Adapun tujuan letak bin binti ni dari sudut nasab, nak menentukan nasab tu. Dia tak letak nama dia. Tak tahulah untuk cuba nak menjadi orang kita ni dia lagi tu kan. Orang yang paling tak ada jati diri ni, saya ingat mungkin orang kita lah. Jati diri, tahu jati diri? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni lebih Mat Saleh daripada Mat Saleh. Bukan kata nak jadi Mat Saleh, tak tahulah, tapi dia asal dia kalau jadi Melayu, dia jadi bapak lekeh, dia nak jadi orang putih. Kadang-kadang orang putih pun tengok lebih sakan nampak Mat Saleh daripada mak kami. Tengah-tengah embang duk pakai kut tai ni kalut kan. Mat Saleh memanglah menikah. Mat Saleh memanglah depa menikah di tengah garden. Wedding in the garden ke at the garden? At ke in? In the garden kan. Betul lah Mat Saleh menikah di garden. Tuan-tuan biasa pergi Europe, bukan hangat. Menikah di tengah garden tu, di tengah taman. Nikah di taman tu memang sesuai lah dengan weather, cuaca belah Europe tu. Pasal sejuk, memang selesa lah. Yang kita hangat 38 pun dia kalut nak menikah lagi orang putih tengah garden, meleleh berayak atas bawah. Dak nak menikah in the garden juga. Garden apa tengah-tengah kembang. Pasal nak tiru ni semua perangai kita ni tuan-tuan. Kalau duk tiru orang lain, artinya kita tak ada jati diri kita punya. Kita tak bangga dengan kita punya
apa? Kita punya adat kita. Dah awak salah ke haram nikah buah pokok pun sah. Orang Melayu tak menikah tengah garden. Tuan-tuan yang Melayu lama dah, ada orang Melayu pergi menikah tengah benang? Ada. Orang Melayu dengan adatnya, sesuai dengan cuacanya, dah nak jadi orang putih. Sebahagian Arab-Arab pun sama menikah, nak jadi orang putih tak? Saya tak katalah salah pakai coat tie, coat apa semua tu pakaian ya, tapi siapa kita tak pakai pakaian orang Melayu? Kan? Nampak? Baik. Kata Hamka, dia kata apa? Sebab ayah bonda mereka adalah orang Islam. Bila orang tanya pasal apa orang Islam? Sebab ayah bonda mereka adalah orang Islam. Dan nama mereka pun Islam. Nama dia Islam. Ui, kadang-kadang tuan-tuan jangan memang ada al-al lagi. Kan? Tapi kalau kita tengok pada lifestyle dia, kan? Orang, saya ingat orang apa? Orang kita, apa dia ni? Orang Kristian kita pun, saya ingat hari Krismas tak duduk cari pokok apa tu? Pine tu kan. Orang Melayu kadang-kadang kita tengok dalam Instagram, tengok dalam Facebook. Ui, sakan dengan topi Santa Claus dia, dengan pokok pine dia. Kan? Celebrate. Ha? Mereka mengaku, Hamka kata, mereka mengakui orang Islam, tetapi babi dimakan juga. Kodok enak sekali. Kodok tak kodok? Bukan kodok. Kodok, katak. Sekejap kita kata, "Ui, makan kodok." Ada kodok. Kodok ni Indonesia lah. Tengok Hamka kata, nama mereka adalah Islam. Mereka mengaku mereka Islam, tetapi babi dimakan juga. Kodok enak sekali. Minum tuak dan khamar dan brandy sudah menjadi kebiasaan yang tak dapat dilepaskan. Tuan-tuan tengok Indon ni satu benda, memang kita puji banyak benda lah, tapi Indonesia ialah satu negara yang besar. Dia dijajah oleh siapa? Tuan-tuan pergi tengok dalam globe, Belanda ni besar mana? Saya ingat Belanda ni kalau ukur dengan Perlis pun, Perlis besar lagi, tambah dengan Bukit Cabang tu. Tuan-tuan tengok, Belanda negara yang kecil, tapi Belanda ni hebat lah. Sebutir padi pun tak ada di Belanda, tetapi dialah yang telah membuat mesin padi yang tuan-tuan duk mesin Holland tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi Belanda, tak ada bedang pun. Sebab itu Malaysia, orang Malaysia, orang Melayu, orang Nusantara ni, pertama dia kata, kita kena terima kasih kepada Jepun. Walaupun kalau Jepun tak makan nasi, maka kita tak ada periuk nasi. Mujurlah Jepun makan nasi juga, maka dia buat periuk nasi. Kita pun bolehlah pakai periuk nasi. Yang kedua, Belanda, pasal dia buat mesin padi. Kerana orang Malaysia, dia duk kira nak buat bid'ah ya. Dalam agama dia nak reka kok nu, dia nak reka kok ni. Dalam dunia dia tak mau reka. Ni satu juga masalah. Lepas tu depa duk lawan tanjak siapa yang paling tinggi. Mereka mengaku orang Islam, tapi babi dimakan juga. Kodok enak sekali. Minum tuak dan khamar dan brandy sudah menjadi kebiasaan yang tak dapat dilepaskan. Apa yang dinamakan masyarakat Islam selama ini yang membenci zina, yang sangat takut kepada zina, telah menjadi biasa. Bagi mereka bukan soal itu semua ialah urusan. Tengok Hamka kata akhirnya minum arak, berzina, makan babi, buat dosa apa semua itu menjadi urusan peribadi. Kita nak pergi tegak pun tak boleh. Dia kata kubur masing-masing. Yang penting hati. Dia pun. Yang penting dia pun tunjuk atas. Yang penting hati dengan Allah. Hampa duk semayang tunggu langgang pun mulut jahat. Dia kata dia pula syarah kat kita.
Kita pula kena tarbiyah dengan dia. Kita pergi tegak ni, awak lah yang duk buat tak elok ni, duk minum benda-benda tak elok, duk isap dadah ni, pergi mayak ni, wala dia pun sambil duk alah pun duk isap ni. Allah. Ada. Pasal itu sebelum isap bismillah Allahumma salli ala. Nah, ada. Sebab itu tuan-tuan, akhirnya manusia jadi kelang kabut. Majlis-majlis yang maksiat dulu kan, majlis-majlis yang mengandungi konten benda-benda yang haram dihalalkan. Dia jadi campur aduk habis. Majlis-majlis maksiat, buh doa selapis di awal, buh doa. Kita yang nak baca doa pun lepas baca doa ni nak buat apa? Lepas baca doa ni kita ada persembahan tarian sikit joget. Kan? Lepas tu kita nak doa, ya Allah rahmatilah majlis ni. Kita tahu saat lagi depa nak berjoget. Kan? Lepas tu depa pun berjogetlah dengan sakan sikit. Pasal berjoget, kita berjoget yang dirahmati Allah. Maka buruk sungguhlah orang agama di akhir zaman ni, hanya menjadi burung kakak tua, baca apa benda yang dia kediri tak faham. Hang nak pergi doa bagi rahmat majlis tu, apa majlis ada maksiat? Yang penting apa? Tak apa, yang penting mereka semua beriman. Ini murjiah. Tengok, Hamka sambung lagi. Hamka kata apa? Perkataan dia ni menarik sebab dia duduk di Indonesia, dan Indonesia dengan Malaysia ni masyarakat yang lebih kurang sama, rumpun yang sama. Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan, Hamka kata duk di sini padu dia, duk di sini pokok dia. Apa dia? Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan asalkan sudah jadi orang Islam, asalkan sudah mengaku percaya kepada Allah, tak perlu pada amal lagi. Tu dia Hamka kata. Kalau saya nak bawa ulama-ulama seperti Asy-Syahrastani ataupun ulama-ulama firaq yang dulu-dulu memang banyaklah perkataan-perkataan yang sebut tentang murjiah ni, tapi Hamka sebut ni mudah faham. Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan asalkan sudah jadi orang Islam, asalkan sudah percaya kepada Allah, cukup percaya kepada Allah, tak perlu beramal lagi. Hubungan, tengok, dia kata, bukan saya kata, Hamka kata, hubungan dengan Islam tak mana? Hamka kata hubungan dengan Islam hanyalah kelihatan pada ketika dia disunatkan. Tang tu je Islam, tang masuk jawi. Lepas sikit pada jawi tu, apa dia? Lepas pada jawi? Lepas pada jawi pula. Buang kubang gajah tu dah dah. Faham ke tak? Dia kata Islam itu hanya dilihat pada waktu bersunat, pada waktu menikah, dihadap. Hamka kata hanya ketika dia kahwin di hadapan qadi tu nampak Islam. Masa majlis akad nikah berjubah meleret. Pas nak bersanding, oi kita tak pakai apa jubah ni macam keluar bilik ayam berkemban ni. Tang orang Kuala Lumpur kata berkemban. Orang Palih tak faham. Berkemban apa dia Ustaz? Tang ke dada. Payah. Pasal orang Kuala Lumpur pun tengok sebut tang ke dada, orang Kuala Lumpur tu, apa dia tang ke dada, tang ke dada? Berkemban. Bila kita berkemban tu keluar daripada bilik ayak, ni keluar nak pergi bersanding berkemban. Lagi pelik dunia kita hari ni tuan-tuan. Saya tak tahu lah kot saya perasan pasal tuan-tuan semua ni jenis tunduk pandangan, jenis mata pun buka waktu nak tidur lah. Artinya tak tengok mata lah kan. Saya duk perasan orang laki-laki ni kebanyakan pakaian mereka lengkap. Yang duk terdedah ni geng perempuan. Pasal tu bila orang laki-laki dia kata pasal apa duk tengok kami? Pasal kalau tengok orang laki-laki dia tutup semua. Kan? Orang laki-laki kalau pakai dengan apa semua kan. Cukup tuan-tuan. Sekali dia berkata kita mengata orang di hari-hari tasyrik dosa. Tapi kita bukan kata orang, kita baca Hamka ni kan. Hubungannya dengan Islam hanyalah kelihatan pada ketika dia disunatkan atau ketika dia dikahwinkan di hadapan qadi.
atau ketika dia kematian, atau ketika dia sendiri mati, dikubur orang Islam. Artinya hamka kata tiga benda ya. Orang akhirnya amalan Islam itu, praktikal Islam itu, pengamalan kepada agama Islam itu hanya tinggal tiga. Kehidupan dia. Sebab itu orang tak tanya tentang hukum dalam Islam ni tuan-tuan. Dia bukan soal ibadat yang kita kata semayang, puasa, korban ya. Saya bagi contoh. Ramai orang Islam dia buat korban, tapi dia tak belajar tentang muamalat korban. Sebagai contoh, orang kita buat korban bagus, semangat buat korban, tapi orang kita tidak selit muamalat korban. Dalam korban kita ada jual beli, dan kebanyakan jual beli tidak sah kerana ada unsur gharar. Sebab itu orang-orang yang menguruskan korban ni tolong hati-hati. Sebab kadang-kadang bila dia berjual beli gharar. Saya bagi contoh. Antara perkara yang dibincangkan dalam muamalat tapi orang kita tak perasan. Ini hukum. Saya bagi contoh satu. Sikit ya. Apabila kita beli, Nabi larang kita ada unsur gharar. Yakni unsur kita tak sure berapa barang kita beli. Pasal itu kita tak boleh beli jenis tunjuk-tunjuk. Kita tak boleh beli jenis cedok-cedok. Kita tak boleh beli jenis seluk-seluk. Kita tak boleh beli benda yang tak ada. Kita tak boleh beli benda yang tak wujud. Sebab dia ada unsur gharar. Kita kena tahu jelas barang-barang tu besar mana, sifat dia macam mana, fizikal dia macam mana, kualiti dia macam mana, supaya tak berlaku tipu menipu. Apabila kita pergi register korban, kita bayar 900 untuk satu tumpuk, kita mesti jelas berapa harga lembu yang dibeli dan berapa kos pengurusan yang diambil. Baru tidak ada gharar. Sebab kadang-kadang orang dia bayar 900, dia memang tengok lembu. Saya masuk lembu. Lembu lah, apa awak? Kambing. Kecil. Lembu nak turun pun tak larat. Boleh main gitar. Kurui. Kita tanya lembu harga berapa? Sebab dia ada beza. Kalau 900 kali 7, 6,300. Lembu 2 ekor penuh lori lah. Tapi kalau 900, lembu harga 3,500. Kambing pun tengok, dia ingat mak dia, pasal lebih kurang dia. Tuan-tuan faham ke tak? Artinya orang yang bayar tu, he should know, dia patut tahu berapa harga lembu. Sebab dia membayar untuk lembu. Dia tidak boleh ada unsur ketidakpastian. Pasal itu dia kena ada akad. Dia nak wakil kepada kawan tu untuk pergi beli. Dan kawan tu bila dia nak ambil some portion, dia mesti di atas reda. Pasal dia wakil. Tuan-tuan faham tak? Saya wakil ni, Bang Nazri tolong pergi beli lembu kat saya. Saya bagi ni 5,000, Abang Nazri pergi beli lembu. Abang Nazri ni wakil saja tau. Dia pergi balas 2,000, dia pergi beli lembu 3,000. Saya bagi dia 5,000. Dia pun heret main lembu. Jadi saya, ustaz wakil kat saya suruh pergi beli lembu, dia saya beli lembu. Awak halus wakil tolong pergi beli lembu. So should clear bab ni. Tapi orang kita rasa itu bukan termasuk dari sudut hukum. Hukumnya ialah Allahu Akbar, Allah. Dia kira tang sembelih takbir tu ya. Dia tak kira tang urusan jual beli, urusan wakalah, urusan harga lembu, urusan berapa kawan tu beli. Yang ni bukan hukum. Sedangkan itu ialah muamalat, hukum Islam. Islam ni keseluruhan hidup kita. Islam din. Pasal itu dia guna perkataan din. Islam ni bukan kita langkah masuk masjid. Langkah masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lepas tu nak keluar, Allahumma inni dia masuk dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba. Baca doa. Dia keluar masjid, kasut dia hilang. Celaka, mana balas kasut aku? Lepas tu kawan tu kata, sakan maki, tak apa, luar masjid.
Kita taklah kata, tapi setengah orang baguslah, tapi demikian. Itu apa yang disebut kan. Baik. Sebab tu saya kata untuk satu pagi ni kita hanya ambil Murji'ah saja. So apa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita kena tahu juga. Apa dia Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ahlus Sunnati wal Jamaah ialah mereka yang memasukkan iman dan amal. Maksudnya amalan itu ialah sebahagian daripada iman. Beramal itu ialah iman. Sebab itu kita kata orang yang beramal, iman dia naik. Murji'ah dah. Murji'ah ni iman dia ni hang semayang ke tak semayang, hang penuh macam ni. Statik macam ni. Elok. Tak ada kurang. Sedangkan ahli sunnah, al-imanu yazid bitta'ah. Iman itu kalau satu orang dia beramal, dia semayang, dia puasa, dia buat korban, dia baca Quran, dia sedekah, dia pergi haji, iman dia kuat, iman dia bertambah. Iman tak sama. Satu orang dia tak semayang, dia tak tutup aurat, iman dia lemah, iman dia kurang. Banyak dalil-dalil yang disebut, tapi di sisi Murji'ah tak penting semua tu. Yang penting hang percaya ke Allah, percaya, cukup. Hang percaya ke Allah, percaya, cukup. Hang percaya ke Allah, percaya, cukup. Ni nak semayang tak? Tak. Hang percaya, hang tak semayang, tak semayang. Percaya, cukup. Jahanam. Pasal itu, Nabi SAW sebut di dalam hadis tentang amalan. Pasal amalan ni iman. Pasal itu Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufr tarkus salat. Perjanjian kita dengan orang bukan Islam ialah meninggalkan salat. Pasal itu salat termasuk daripada iman. Orang tanya dekat Al-Imam Al-Bukhari, apa dia tu iman? Iman. Kata Al-Imam Al-Bukhari, iman adalah qaulun wa amal. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan. Sebab itu orang yang mengaku beriman tak sempurna iman dia, hanya sekadar dia percaya dalam hati, dia cakap dengan mulut, dia mesti prove it, buktikan dengan amalan. Itu di sisi ahli sunnah. Dalilnya cukup banyak illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kan? Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada pahaman ataupun pemikiran Murji'ah yang akhirnya agama itu tidak ada lagi dalam pengamalan, hanya tinggal di dalam hati. Kalau kita nak sebut banyak kan, semua yang tu dapat kita sebut. Dan di sisi Murji'ah ni, kesimpulan kita sebut sikit iman tak bertambah dan tak berkurang. Sebab apa? Dia ni semayang dan tak semayang sama ya. Tu kesimpulan dia. Yang kedua, orang yang melakukan dosa besar macam mana pun, tapi kalau dia percaya kat Tuhan, dia terus masuk syurga. Kita ahli sunnah, orang yang buat dosa besar akan diazab sesuai dengan kehendak Allah. Allah boleh ampun dan Allah boleh azab. Tapi Murji'ah tak. Murji'ah kata dia tak semayang pun, dia tak puasa pun, dia tak tutup aurat, kalau ke mana teruk dia ke mana pun, iman dia sempurna, dia masuk syurga. Seolah-olah ni tak tahu neraka ni untuk siapa. Kalau di sisi Murji'ah ni, neraka ni tak tahu untuk siapa. Mungkin untuk orang kafir saja. Kan? Dan yang terakhir di sisi Murji'ah apa? Yang dikatakan sebagai kufur. Kufur tu apa? Kufur tu satu ya, iaitu tak percaya kepada Allah. Jadi kalau dia pergi sembah berhala ke, dia pergi buat apa ke, tak kufur lagi. Kufur tu kalau kita hang percaya ke Allah, dak, baru kufur. Kan? Perbuatan tak menjejaskan iman. Buat apa pun tak merosakkan iman di sisi Murji'ah. Berbeza dengan ahli sunnah, seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam sama ada melalui perkataan atau perbuatan. Kadang-kadang dia kata, dia boleh murtad. Kadang-kadang dia tak cakap, dia pergi buat. Buat tu pun kalau dia buat dalam keadaan sedar. Tuan-tuan kena ingat, kalau dia pergi buat dalam keadaan sedar, dia pergi buat dalam keadaan tak dipaksa, dia pergi buat dalam keadaan dia tahu benda tu salah, dia ada ilmu, dia boleh terkeluar daripada Islam.
Sama ada melalui perkataan atau perbuatan. Tak. Murji'ah kata tak. Murji'ah kata mulut ya. Hang percaya kat Tuhan? Percaya. Hang buat pilah apa pun, hang tak akan terkeluar daripada Islam. Tu. Akhirnya tuan-tuan, kita tak boleh tengok Islam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pemikiran next week kita akan sebut tentang Qadariyah. Qadariyah ni lagi sakan. Lagi sakan. Kalau kita kata Murji'ah ni sakan, tak sesakan Qadariyah. Qadariyah ni Tuhan tu tak sabit apa langsung. Mudah ya. Qadariyah ni kalau tuan-tuan nak faham senang ya. Qadariyah ni Tuhan tak masuk campur dalam urusan kita. Tuhan hanya tahu lepas kita buat. Sebelum tu Tuhan tak tahu. Tu Qadariyah. Dan manusia ni dia buat, semua dia yang buat. Tuhan tak ada kuasa. Tuhan tak ada kaitan. Satu orang pergi mencuri, berzina, minum arak, mayang ke apa, itu kita yang buat. Tuhan duduk tak mana? Tuhan tak ada urusan. Itu Qadariyah. Apapun kita yang tentukan. Itu Qadariyah. Nanti kita akan bahas panjang tentang Qadariyah ni, insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat memahami tentang golongan Murji'ah ni, walaupun dia tak ada persatuan Murji'ah, kelab Murji'ah, NGO Murji'ah, tapi pemahaman, pemikiran, doktrin tu ada. Dan sebahagian orang tak sedar kata dia adalah Murji'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan keturunan kita daripada golongan-golongan yang terkeluar daripada ahli sunnati wal jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.